بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسن نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung kitab Jawinya muka surat yang ke-69. Adapun kitab Ruminya muka surat yang ke-103. Berkenaan dengan bab qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bab idza ishtaha al walada fil jannah. Bab berkenaan dengan hadis apabila ingin seseorang itu akan anak di dalam syurga Allah. Bab yang ke-47. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya di dalam syurga itu tempat berseronok-seronok dan bersenang-senang diri dan bersuka-suka. Tidak dicipta apa suatu melainkan dikurnianya Allah. Itu tempat dalam syurga. Tidaklah satu orang itu bercita-cita melainkan Allah Ta'ala akan berikan kepada dia. Hingga fardu takdirnya, jikalau seseorang itu ada terlintas mahu beranak dan diciptanya, nescaya didapatnya. Tetapi di sana tiada dilintaskan Tuhan mahu beranak itu. Dan datang hadis yang meruayatkan beranak di dalam syurga itu ialah maksudnya atas jalan fardu takdir jua, iaitu maksudnya apa jua yang diciptanya semuanya dapat, tetapi tidak mencipta seseorang akan beranak itu. Apa hadisnya? Demikianlah kata ulama pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mu'minu idza ishtaha al-walada fil jannati kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula mukmin itu apabila ingin akan mahu anak di dalam syurga, nescaya jadilah buntingnya dan beranaknya dan umurnya di dalam satu saat itu sebagaimana inginnya. Dan kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Itu di antara tuan-tuan Nabi SAW
nak menggambarkan betapa setiap apa yang diceritakan oleh manusia pasti akan dapat. Hatta sehinggakan dia bercita-cita untuk dapat anak pun Allah akan bagi. Allah akan bagi. Itu faqdur takdir. Maksudnya kita nak terjemah faqdur takdir ni tuan-tuan, kalau lah, bahasa Melayunya kalau. Fardu takdir kata, ataupun kalau kata satu orang tu nak anak dalam syurga, Allah boleh bagi. Sebab apa? Sebab apa yang dicita-citakan oleh manusia pasti akan dapat. Hingga kan tak berlakunya persetubuhan. Maksudnya tak berlakunya jima' di dalam syurga itu. Kalau Allah berkehendak untuk bagi anak kepada satu orang, dia akan bagi. Dia akan bagi. Dan benda tu tak mustahil di sisi Allah Ta'ala. Dan benda tu Allah pernah buat di atas dunia. Siapa ada? Sayyidatuna Maryam yang tidak ada suami. Hatta la yamas, sehingga kan tidak disentuh dengan mana-mana laki-laki sekalipun. Sayyidatuna Maryam boleh mengandung. Apatah lagi satu orang tu berhajat nak kepada anak, Allah boleh berikan. Fardu takdir kata kalau dia nak dia anak. Baik. Dan telah bersalahan sahana alul ilmi pada ini. Maka kata setengah daripada mereka itu, di dalam syurga itu ada jima' tetapi tidak ada anak. Ini tu yang kata fardu takdir kata tu. Maksudnya apa? Dalam syurga berlaku benda tersebut, tapi anak tak ada. Tidak ada. Itu pendapat di kalangan para ulama. Demikianlah kata Imam Syekh Mabawi rahimahullah, diriwayatkan daripada Tawus dan Mujahid dan Ibrahim An-Nakhai, dan telah berkata Muhammad Al-Bukhari, telah berkata Ishaq bin Ibrahim pada hadis Nabi SAW, apabila seseorang mukmin itu akan anak di dalam syurga, ingat seorang mukmin itu akan anak di dalam syurga, nescaya jadilah ia pada sebentar itu juga sebagaimana inginnya, dan tetapinya tiada Tuhan jadikan teringin mahu beranak. Maksudnya kalau dia nak anak, Allah boleh bagi. Tapi di sana tidak berlakunya apa? Lahirnya anak. Macam ni lah maknanya. Tidak ada kelahiran yang baru di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kanak-kanak yang kita baca yang lalu, hatta kanak-kanak yang meninggal, ketika mana usia kecil mereka juga akan dibangkitkan dan dihimpunkan dalam syurga, dalam keadaan usia mereka juga sudah sampai kepada tahap dewasa. Tak ada anak kecil di dalam syurga, melainkan kata para ulama, anak-anak orang yang bukan Islam, yang mana mereka ni mati anak tu ketika mana kecil, yang tak pernah menyembah berhala. Mereka akan jadi pelayan-pelayan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dalam syurga Allah Ta'ala semua limit umur 30 tahun. Dan kekallah umur tersebut tidak akan binasa setelah itu. Itu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Muhammad, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Abi Ruzain Al-Uqaili, daripada Nabi SAW sabdanya, bahwasanya ahli syurga itu tiada ada bagi mereka itu anak di dalamnya. Tak ada anak. Itu sepakat para ulama bahawa tidak ada kelahiran yang baru di dalam syurga. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Hadis ni nak menggambarkan kepada kita apa sahaja benda yang dicita-citakan oleh ahli syurga pasti dapat. Walaupun dia bercita-cita untuk dapat anak, Allah boleh bagi, tapi Allah tak berkehendak. Sebab apa? Sebab takkan berlaku dah peranakan, takkan berlaku dah kelahiran yang baru. Cuma gambaran hadis yang kita baca tadi untuk menggambarkan apa? Setiap apa yang dikehendaki oleh ahli syurga, Allah akan berikan. Allah akan bagi. Itu yang dikatakan apa? Nikmat yang diperolehi oleh ahli syurga. Baik. Kemudian kata Tuan Guru rahimahullahu ta'ala, bab ma ja'a fil kalamil hurul ain. Bab yang ke-48. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, perempuan-perempuan muda dan dara-dara dalam syurga itu ialah anak bidadari. Dia panggil hurul ain.
maka mereka itulah gundik-gundik orang mukmin yang tinggal di dalam syurga. Bersuka-sukalah gundik-gundik itu sama sendirinya. Ada tempat perkumpulannya menyanyi dan berlagu dengan macam-macam lagu yang tidak pernah didengar oleh makhluk. Jadi saya mengatakan gundik ni mana tu orang sipanan lah. Tapi maksudnya apa? Anugerah Allah Ta'ala kepada ahli syurga. Kenapa tuan-tuan? Benda ni Allah buat macam tu. Di atas dunia benda ni haram bagi kita. Haram bagi satu orang lelaki menyimpan perempuan lain selain daripada isterinya. Jadi bagaimana kita sanggup menjaga nafsu syahwat kita, sedangkan satu orang tu mampu untuk ada perempuan simpanan berdasarkan nafsu dan syahwat, tapi dia kekang nafsu syahwat dia tu. Maka Allah akan balas dengan apa? Dengan benda tersebut di mana? Di dalam syurga Allah. Mana apa yang ada dalam syurga ni adalah benda yang nafsu sukai dulu di atas dunia. Cuma kerana keimanan, ketakwaan, kita sanggup jauhkan diri kita daripada benda tersebut, dan Allah balas di mana? Di negeri akhirat. Simpan perempuan haram. Tapi bila mana dalam syurga Allah, Allah berikan namanya hurul ain. Bidadari yang begitu ramai, yang menjadi kesukaan bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang ahli syurga. Termasuk dia. Dan mereka ni bersukaria. Mana dalam syurga ni tuan-tuan tak ada sedih. Dalam syurga tak ada duka cita. Tak ada kecewa, tak ada fras, tak ada stres. Sebab tu orang beriman ni matinya tu adalah mustarih, kerehatan bagi beliau. Bagaimana kita hidup ni tuan-tuan, letih. Letih sungguh. Saya hari ni cukup letih, hari tu lagi letih. Saya hari ni daripada subuh tadi. Subuh. Kemudian yang kedua istimak dekat Surau Bukit Jana. Kemudian kuliah pukul 3. Ni maghrib. Sehari lepas isyak ada satu lagi. Ada 5. Saya pernah kuliah sehari 7. Habis main isyak tu, habis solat maghrib sambung isyak. Habis isyak ni tuan-tuan, suara jadi itik nila tu. Tak ada. Letih. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya pegang kata-kata arwah tuan guru Dr. Harundi. Datuk Harundi ni tuan-tuan kuliah sebulan dia hampir dekat 70. Kuliah sebulan beliau. Yang beliau ni tuan-tuan ada sakit jantung. Jadi tuan guru dia cerita sebelum dia meninggal dunia, bila mana masalah jantung dia tu makin kuat lah. Anak dia Dr. Huda, bila mana jadual ayah dia tu, jadual datuk dia kanser. Datuk marah. Datuk kata bahawa inilah kehidupan dia. Maksud menyebarkan ilmu, dakwah adalah kehidupan dia. Akhirnya dia nak mati juga dalam menyampaikan ilmu, tapi takdir Allah dia meninggal di sana. Itu mana keletihan. Macam kita lah tuan-tuan bangun tahajud, bangun malam, orang lena, orang tidur. Kita bangun malam letih, dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan letih. Kita baca Quran dalam bulan puasa, orang dalam keadaan rehat, kita dalam keadaan berjaga malam, kita dalam keadaan letih. Percayalah tuan-tuan, setiap daripada keletihan yang dia alami oleh namanya manusia yang beriman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pun tidak akan disia-siakan oleh Allah. Harta peluh yang menitik kerana berjalan pada jalan Allah. Peluh yang menitik ni tuan-tuan kerana beribadah kepada Allah, maka setiap peluh yang menitik itu akan dibalas balasannya yang baik di akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya kita buat ni, kita buat perniagaan dengan Allah. Buat perniagaan, kita melabur. Maka melabur di sisi Allah tu sentiasa mendatangkan keuntungan. Dia beza di atas dunia. Kalau dunia kita melabur yang menjaminkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa ada kerugian, maka perniagaan pelaburan tu seperti itu dia panggil gharar. Dia panggil apa? Ada penipuan. Sebab sunnatullah Allah buat dunia ni tuan-tuan, alam ini, setiap daripada perniagaan, setiap daripada pelaburan, dia akan ada susut nilainya. Dia ada untung, dia ada rugi. Tapi bila mana perniagaan yang dijamin untung saja, tak ada rugi, maka itu perniagaan yang gharar. Gharar.
Sebab tu dalam bab pelaburan, dalam bab perniagaan, dia tidak boleh menjaminkan keuntungan nilaian RM sekian. Contoh kita masuk pelaburan, kata haji masuk pelaburan ni. Kita kata pelaburan apa? Pelaburan sekian. Haji jangan risau. Haji masuk pelaburan ni, saya jamin setiap bulan akan masuk RM1000 dalam akaun haji. Itu gharar dia panggil. Sebab apa? Sebab sistem sunnatullah yang Allah buat dalam perniagaan dan juga pelaburan ni mesti ada untung dan juga rugi. Tapi pelaburan dan juga perniagaan dengan Allah tidak pernah mendatangkan kerugian. Malan itulah yang Allah Ta'ala beli daripada orang Islam pada jiwanya, hartanya, yang akan dibalas dengan nikmat yang tidak terperi di akhirat. Itu keletihan. Lepas tu Nabi SAW menyebutkan orang beriman yang mati, dia mustarih. Mustarih mana rehat? Rehat. Nak mati tuan-tuan, apa lagi nak buat? Mendapat balasan nikmat yang tak terhingga daripada Allah. Tapi kalau dia tu ahli maksiat, mustarah minhu, orang rehat daripada dia. Itulah tuan-tuan, kita boleh fikir-fikirkan. Kalau kita letih di atas dunia, pada hari ni insya-Allah tidak ada keletihan di negeri akhirat. Kalau kita banyak rehat di atas dunia, maka banyaklah kerja kita, keletihan kita di negeri akhirat. Ini Allah Ta'ala balas segala kebaikan tersebut. Maka kata Tuanku rahimahullah, di dalam pernyanyian mereka itu bermacam-macam perkataan yang manis-manis, seperti yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi, katanya, Ana Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fil jannati la mujtama'an li huril 'ain yarfa'na bi aswatin lam yasma'il khalaiqu mislaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW bahwasanya di dalam syurga itu ada tempat perkumpulan bagi anak bidadari. Duduk mereka itu di dalamnya berlingkungan dan berkelilingan, menyanyi mereka itu meninggikan suara-suaranya yang belum pernah didengar oleh makhluk Tuhan, seumpama bagusnya dan merdunya. Kata Nabi SAW, di sana ada perkumpulan bidadari yang mereka ni memperdengarkan suara mereka. Maksudnya nyanyi. Yang suara mereka ni tuan-tuan, tak pernah mana-mana makhluk yang dengar seindah suara mereka ini. Kalau kita hari ni tuan-tuan atas dunia, mungkin zaman tuan-tuan Zaitun Sami'on lah, Ramlah Ram ke apa ke, sedap dengar suara mereka. Zaman moden mungkin Siti Nurhaliza. Tak ada tuan-tuan macam tu. Mahal-mahal lebih indah lagi. Kalau dulu tahun 80-an, 70-an macam tu lah, ada satu orang penyanyi Arab, dia panggil Ummul Kulsum. Dia orang Mesir. Tapi kalau tuan-tuan search dalam YouTube ada. Orang Arab ni dia ada seni dia tu lain. Dia tak macam kita. Kalau kita dengar dia orang ni nyanyi, tak ada seni langsung. Orang Arab nyanyi. Tapi orang Arab ni tuan-tuan, zaman 70-an dulu, 80-an dulu, dia orang suka dengar satu nyanyian daripada satu orang wanita Mesir namanya Ummul Kulsum. So kalau tuan-tuan type dalam YouTube tu, dia akan keluar nama Ummul Kulsum. Itu antara nyanyian yang paling sedap di kalangan wanita-wanita Arab, yang selalu suaranya muncul di radio-radio, di televisyen, adalah suara Ummul Kulsum. Kalaulah kita orang Arab, kita faham benda yang dia sebut dan kita tahu suara dia sedap, bidadari dalam surga tu tuan-tuan lebih sedap suara daripada orang tersebut. Maknanya telinga kita tak pernah dengar suara sesedap itu. Itu yang Allah Ta'ala taruhkan di mana? Di negeri akhirat. Qala yaqulna nahnu khalidatu fala nabidu wa nahnu an-na'imatu fala nabus wa nahnu ar-radiyatu fala nasqatu tuba liman kana lana wa kunna lahu. Sabda Nabi SAW, bermula nyanyian mereka itu cukup dengan gurindam perkataan, iaitu berkata mereka itu, kami perempuan yang kekal tinggal di dalam syurga ini,
maka tiada binasalah kami, dan tiadalah kami mati, dan kami perempuan-perempuan yang mempunyai nikmat yang mendatangkan sukacita hati, maka tiadalah berhasil daripada kami kepayahan dan kedukacitaan, dan kami perempuan-perempuan yang sudi kepada suami, sentiasa menyerah diri, maka tidak kami gusar sekali-kali. Baik dan beruntung bagi siapa yang ada ia bagi kami, dan ada kami itu baginya. Ini tuan-tuan kalam yang dikeluarkan oleh siapa? Bidadari itu. Bila mana dia orang ungkap, macam bahasa kata Syekh ni, gurindam ataupun nyanyian. Inilah perkataan mereka. Nahnul khalidatu fala nabidu, wa nahnun na'imatu fala nabus, wa nahnur radiyatu fala nasqut, tuba liman kana lahu wa kunna lahu. Itu perkataan yang dikeluarkan oleh siapa? Hurul ain. Bila mana mereka berkumpul ramai-ramai, mereka akan mengucapkan kalimah-kalimah ini. Nak menandakan apa tuan-tuan? Keseronokan ahli syurga bila mana mereka memperoleh hurul ain. Itu kenikmatan ya Allah Ta'ala berikan. Dia kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Sa'id Al-Khudri dan Anas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kata mereka itu, bermula hadis Sayyidina Ali ini adalah hadis yang gharib. Dan telah datang hadis lain yang tersebut di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib begini. Anna Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ma min 'abdin yadkhulul jannata illa 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi sintani min hurul 'ain tughanniyani bi ahsani sautin sami'ahu al-insu wal jin, wa laysa bil mazamir syaitan walakin bitahmidillahi wa taqdisih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, katanya daripada Nabi SAW bersabda, tiadalah daripada seorang hamba Allah yang masuk ia akan syurga, melainkan ada duduk di sisi kepalanya dan di sisi dua kakinya dua daripada anak bidadari, yang bernyanyi kedua-duanya dengan seelok-elok suara yang didengar akan dia oleh manusia dan jin. Dan bukannya nyanyian syaitan bergurindam dengan alat bunyian, bahkan gurindam cakap dalam nyanyiannya itu memuji Tuhan dan takdisnya. Maknanya bukan ada alat muzik tuan-tuan, no. Suara tu pun dah menandakan taghanna. Maksudnya apa? Macam ada muzik. Dan ada orang macam suara tu, kalau tak ada instrumen pun dia nyanyi tu sedap. Kan ada orang yang ada orang dia pernah ada instrumen, jika ada orang main alat muzik baru suara dia sedap. Ada orang ni tuan-tuan, suara dia tak ada alat muzik pun dah sedap. Macam itulah hurul ain di dalam syurga Allah. Dua di bahagian kepala, dua di bahagian kaki. Mana saling menghiburkan siapa? Ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan satu lagi hadis katanya, Anna bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna azwaja ahli jannati la yughannina azwajahunna bi ahsanil aswatin ma sami'aha ahadun qattun, inna mimma yughannina bih nahnul khairatul hisanin azwajul qaumin kiramin yanzuruna biqurratil a'yanin, wa inna mimma yughannina bihi nahnul khalidatu fala tamuttunnahu nahnu al-aminatu fala nufaffinnahu nahnul muqimatu fala nadha'annahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah SAW bahwasanya segala isteri ahli syurga itu menyanyi mereka itu akan suaminya dengan sebagus-bagus suara yang tidak pernah didengar akan dia
oleh seseorang sekali-kali bahwasanya setengah daripada barang yang dikatakannya di dalam nyanyian itu, kami perempuan-perempuan yang baik lagi cantik, iaitu isteri-isteri baik kaum-kaum yang mulia, memandang mereka itu akan kami dengan sejuk matanya. Dan bahawasanya setengah daripada barang yang dinyanyikan mereka itu dengan suaminya, iaitu katanya, kamilah perempuan-perempuan yang kekal selama-lamanya, maka tidak kami mati dengan dia. Kamilah perempuan-perempuan yang cukup aman sentosa, maka kami memberi takut akan dia. Kamilah perempuan-perempuan yang berkekal tinggal duduk sama-samanya, maka tidak kami meninggalkan akan dia. Ini tuan-tuan, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang apa? Hurul Ain, bidadari-bidadari yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya apa yang ada dalam syurga Allah Ta'ala ni tuan-tuan, nikmatnya begitu besar. Sebab tu sering saya sebutkan, apa yang Tuhan balas kepada kita ni tuan-tuan, tak padan dengan apa yang kita buat untuk dia. Itu ni tuan-tuan di antara fadlullah min fadlillah, daripada kurniaan, fuyudat, limpahan daripada apa? Daripada Allah kepada hamba-Nya, atas dasar nikmat, atas dasar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Walaupun pada sudut amalan kita tuan-tuan tak layak untuk kita dapat seperti mana yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala, tapi kerana limpahan, kurniaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya itu begitu bernilai, kerana sifat rahim dia. Waktu Al-Imam Tabari dalam kitab Tafsir Tabari, bila menghuraikan sifat Ar-Rahim itu, apa Ar-Rahim Allah Ta'ala, iaitu sifat pengasih penyayang dia. Maka sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala di dalam ketika mana orang tu di akhirat, maksudnya apa? Diberikan nikmat syurga. Itu sifat Ar-Rahim dia. Bin fadlillah, daripada apa? Daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat benda tersebut untuk siapa? Untuk hamba-hamba. Maka inilah tuan-tuan nilaian syurganya, yang kalau kita ada duit banyak mana pun tak mampu untuk kita beli syurga Allah. Sebanyak mana amalan kita pun tuan-tuan belum menjamin lagi kepada syurga Allah, melainkan dengan kurniaan, rahmat dan kasih sayang dia kepada hamba. Maka layaklah tuan-tuan Tuhan itu disembah. Maka layaklah Tuhan itu ditaati. Layaklah Tuhan itu ditakuti. Oleh siapa? Oleh kita. Dan berbanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dengan syukur itu tuan-tuan bukan hanya setakat lafaz di mulut, tetapi dengan apa? Dengan praktikal amalan. Sebab tu para ulama bila mana membahaskan berkenaan dengan syukur, dua keadaan perlu dilakukan oleh manusia. Yang pertama dengan kalamnya. Bila mana dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, atau bagi kata min fadlillah dan sebagainya, dengan tanda syukur kepada Allah. Yang keduanya apa tuan-tuan? Dengan amalan. Inilah yang dibuat oleh Nabi SAW bila mana ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah semayang hingga bengkak kaki, diri begitu lama, sedangkan Rasulullah diampunkan dosa yang terdahulu dan yang terkemudian, yang telah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura, adakah salah untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kata para muhaddisin, para surahul hadis kepada hadis tersebut, mengatakan rukun kepada syukur kepada Allah itu apa dia? Iaitu amal. Itu rukunnya. Kalau setakat ungkapan ni tuan-tuan, alhamdulillah, alhamdulillah, percakapan ni kadang-kadang satu penipuan. Satu penipuan. Mana yang bukan penipuannya adalah amal, perbuatan. Betul Nabi SAW menunjukkan cara bersyukur yang sebenar apa dia? Iaitu melakukan ketaatan kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur maka kami akan tambah. Apa dengan mana syukur di situ tuan-tuan? Taat pada perintah Allah, menunaikan segala tanggungjawab kita sebagai hamba,
Dan seandainya kalian kufur, mana maksiat, menggunakan nikmat kami kepada jalan yang salah, menggunakan nikmat kami kepada jalan maksiat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku sangat pedih. Maka syarat syukur itu dengan apa? Amalan. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini cara bersyukurnya dengan kurniaan nikmat yang pelbagai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidaknya tuan-tuan, kita dapat nikmat iman dan juga Islam. Paling tidak. Kalau susahlah kita macam mana pun tuan-tuan. Maksudnya tak dapat nikmat yang banyak-banyak, kaya. Kita tak kaya. Kita tak nak kereta besar. Nak dibanding dengan mereka-mereka yang berada di luar. Tapi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga Islam. Itulah tuan-tuan tajallinya sifat rahim Allah Ta'ala kepada manusia. Bila mana kita bahas berkenaan dengan sifat rahim Allah, selalunya kita akan bahas rahim Allah ni nisbah pada akhirat. Betul lah. Tapi Imam Tabari mengatakan ada juga nisbah atas dunia. Apa dia? Iman dan juga Islam. Maknanya tuan-tuan, iman dan Islam yang ada pada kita hari ini hasil daripada mana tajallinya sifat rahim Allah kepada hamba tersebut. Itu sifat rahimnya. Tuan-tuan ingat senang dapat nilai iman dan Islam ni tuan-tuan. Oh payah. Kita ni alhamdulillah sebab apa? Mak ayah kita Islam. Maka kita lahir dalam keluarga Islam. Maka kita mewarisi agama itu daripada ibu dan ayah kita. Tapi di sana tuan-tuan ada orang yang Islam dengan cara mencari burhan, mencari dalil, mencari hujah, berfikir, merenung, menerima ujian yang pelbagai, baru dia dapat nikmat iman dan juga nikmat Islam tersebut. Contoh, Cat Steven, ada nama Islam Yusuf Islam. Bagaimana dia dapat Islam tuan-tuan? Sebab kapal karam tengah laut. Kapal karam tengah laut. Masa tu pun dia dah mula dah belajar berkenaan dengan Islam. Belajar tentang Tuhan, tentang Muhammad, Rasulullah dan sebagainya. Tapi keyakinan tu kurang. So, bila mana dia belayar satu hari, kapal dia karam, dia kata kalau betul lah Tuhan tu ada yang disembah oleh orang Islam namanya Allah, maka aku minta kepada Allah menyelamatkan aku. Tiba-tiba dia hanyutnya macam-macam tong. Maka dipau di atas tong tersebut, bawa sampai ke darat, akhirnya dia masuk Islam. Ni tuan-tuan, diuji untuk mengekalkan keyakinan. Sebab tu Islam yang diambil dengan cara burhan, diambil dengan cara hujah, dalil dan sebagainya, lebih kuat daripada Islam yang diwariskan. Sebab kadang-kadang yang diwaris ni jarang menjaga. Mak aku Islam, ayah aku Islam, aku Islam. Beza dengan mereka tuan-tuan yang dapat Islam dengan cara susah payah, dengan hujah macam-macam. Antara Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille ni tuan-tuan, dia satu orang saintis daripada UK. Dia buat kajian berkenaan dengan anatomi bahagian badan ni lah. So dia buat kajian berkenaan dengan Firaun. Betul, dia ada dah buat kajian kenapa Islam ni bila mana mati dikebumikan dalam tanah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab elemen badan kita dengan elemen yang ada pada tanah tu sama. So kalau kita mati, badan kita ni akan mengurai. So bila mana badan kita ni mengurai, dia boleh ngam, boleh cucuk dengan apa? Cocok dengan tanah. Maka benda tu menyebabkan Dr. Maurice Bucaille ni dia kaji lagi. Siapa manusia ni bila mana mati ditanam dalam tanah, buat kajian jumpa. Dan dia bangga dengan benda tu. Dia bangga. Sebab apa? Kajian dia menunjukkan bahawa manusia ni memang elok ditanam dalam tanah. Tapi dia lupa benda tersebut telah dibuat oleh Islam sejak zaman Nabi Adam AS. Bila mana apa? Bila mana Habil dan juga Qabil bergaduh, maka ditanam yang dalam tanah. Dan Quran juga menceritakan asal kejadian Nabi Adam daripada mana? Daripada turab, daripada tanah. Oleh sebab itu tuan-tuan, kerana kajian itulah dia masuk Islam. Kerana kajian demi kajian dibuat. Akhirnya apa? Tidak ada lagi pencipta yang sangat detail ciptaannya melainkan kepada Allah. Itu tuan-tuan dia panggil burhan.
Islam dengan apa? Dengan bukti, dengan dalil. Sebab tu kita yang dapat Islam hari ni tuan-tuan, peliharalah Islam itu baik-baik, kerana dia ada sifat rahim Allah Ta'ala kepada kita. Hari ni orang nak keluar Islam ni ramai, cuma berani dengan tak berani. Ada orang isytihar secara jelas, ada orang Islam yang bersembunyi tapi dah kufur kepada Allah dan murtad, ada yang bawa ke mahkamah dan sebagainya. Tapi kita jaga, sebab akhir zaman ni tuan-tuan adalah zaman yang fitnah itu bukan melanda pada pemikiran dan sebagainya, tapi pada i'tiqad dan kepercayaan. Dia akan datang melanda umat Islam. Dan ketika itu kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun al-khudda'at, akan datang pada manusia itu zaman apa? Zaman keliru. Dah tak boleh beza baik dengan yang buruk, tak boleh beza benda yang hak, benda yang batil, tak boleh beza benda yang benar, benda yang salah, hatta dalam akidah sekalipun. Ini benda bahaya. Betul akhir zaman ni tuan-tuan, ilmu yang mesti diberi perhatian adalah ilmu akidah. Bukan hanya setakat belajar macam tu saja tuan-tuan, malahan ditanam dengan burhan, ditanam dengan apa? Dalil, hujah, untuk mempertahankan keislaman kita. So apa saja firqah-firqah yang sesat ataupun fahaman-fahaman yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam, kita dapat hindar diri daripada fahaman-fahaman tersebut. Ini akidah tuan-tuan. Belajar macam mana kita pun percayalah tuan-tuan, dia akan balik kepada apa? La ilaha illallah juga. Belajarlah tauhid, belajarlah fiqah, tasawuf, hadis, tafsir, itu ini dan sebagainya. Last sekali tuan-tuan hanya dikira dengan la ilaha illallah. Sebab itulah ni tumpuan tuan-tuan diberikan oleh ulama-ulama Nusantara kita. Syekh Dok Fataninya, Syekh Ahmad Zain Fataninya, dan berapa lagi para ulama yang mengarang kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, supaya orang Nusantara ni tuan-tuan berpegang ampuh dengan tauhid yang sebenar. 1511 Portugis serang Melaka, dapat tawan kota Melaka. Daripada 1511 tuan-tuan, daripada Portugis, kemudian masuk pula Inggris, masuk Jepun, macam-macam lagi penjajahan Belanda dan sebagainya. Tidak ada tuan-tuan nenek moyang kita yang murtad, tak ada. Sebab itu Islam bertahan sampai lah ni. Sebab apa tuan-tuan? Asil perjuangan nenek moyang kita yang memelihara agama dulu, sehingga tidak ada di kalangan mereka yang murtad. Beza dengan Filipin. Asalnya tuan-tuan kita satu rumpun. Filipin tu, mereka buat kajian di kalangan orang yang minat benda ni. Nama asal Fi Amanillah. Itu nama asal Filipin. Fi Amanillah, dalam keamanan Allah. Tapi bila mana Spanyol datang menjajah Filipin, bukan hanya sekat menjajah dengan kata ada sumber asli dan sebagainya. Portugis menjajah sebab apa tuan-tuan? Sebab missionary, menyebarkan dakwah Kristian. Yang ketika itu Nusantara ni tuan-tuan, berkembangnya Islam yang telah memadamkan agama Hindu. Betul, kita ada candi, tempat peribadatan, kuil dan sebagainya. Sebelum Islam datang menambah, datang Islam ni tuan-tuan, mengislamkan sultan-sultan, raja-raja. Dan orang tua-tua kita dulu, nenek moyang kita pegang Islam tu sungguh. Walaupun mereka mungkinlah pada sudut keislaman mereka tak macam kita hari ni dengan berjubah, dengan bersorban dan sebagainya, tapi dalam tu kuat, dalam tu ampuh. Beza tuan-tuan dengan saudara mara kita di Filipin. Dijajahnya, akhirnya dimurtadkan. Dah hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Filipin, nak cari orang Islam pun payah. Asal kita satu rumpun, semua berpegang dengan agama Allah, berpegang dengan agama Islam. Penjajah datang merobek segala-galanya. Sebab tu saya tuan-tuan, bila banyak baca buku, saya minta maaf lah kalau ada cikgu sejarah tadi. Baca buku tiap tuan-tuan, Alfonso de Albuquerque, bila mana dia sampai ke kota Melaka, dikatakan dalam buku sejarah apa? Nak cari 400. Nak cari 400 tuan-tuan, tak payah datang tanah Melayu, datang mana? India. Kita ada lah tuan-tuan, kayu kayu kita ada, tapi itu bukan asal niat dia.
Asalnya apa tuan-tuan? Pengkaji. Cerita sikit lah. Dia orang jumpa buku, kita kata muzakarah, apa ni? Zikrayat, buku apa ni? Diari Alfonso de Albuquerque yang ada dekat Portugis. Jadi catatan mengatakan asalnya Alfonso ni tuan-tuan, dia sedang bergerak nak ke Mekah dan juga Madinah. Asalnya macam tu. Asal nak bergerak ke Mekah dan juga Madinah untuk langgar Mekah dan juga Madinah dalam era penjajahan moden. Jadi takdir Allah Ta'ala, satu lagi angkatan tentera Portugis datang untuk serang Melaka kalinya pertama. Sultan Melaka ketika itu dapat menawan 2 orang jeneral besar tentera Portugis, ditawan. So untuk membebaskan dia ni, Raja Portugal ketika itu tulis surat dan hantar kepada Alfonso untuk U-turn. Pergi mana? Pergi Melaka, untuk membebaskan 2 orang jeneral tersebut. Maka Alfonso sampai di sana tuan-tuan, dia tak menang lagi. Sebab peperangan di Melaka tersebut mengambil tempoh hampir sebulan lebih. Sebab apa tuan-tuan? Kerana ampuhnya kota Melaka, di hulu balangnya dan sebagainya, di kalangan mereka yang Islam, yang memang cintakan kepada syahid, sampai dapat tawan. Itu asal. Bukan setakat itu saja tuan-tuan, malahan dalam catatan Alfonso, dia mengatakan antara tujuan dia juga apa ya, untuk menyebarkan agama Kristian, untuk menjadikan kepulauan Melayu, Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Itu tak ada lah nama Indonesia, kita panggil kepulauan Tanah Melayu, Tanah Jawa dan sebagainya, dijadikan sebagai hak di sebelah timur, sebagai apa? Sebagai tempat Kristian yang paling terbesar. Selain daripada Rom, kita ada di timur, apa dah? Tanah Melayu. Tapi alhamdulillah, takdir Allah Ta'ala jadi sebaliknya. Tidak ada di kalangan nenek moyang kita yang murtad, di kalangan mereka-mereka yang duduk di tanah Melayu. Sebab itulah tuan-tuan, benda ni berkenaan dengan akidah tauhid, kita kena pesan kepada anak cucu kita kepentingan memelihara tauhid. Benda yang kita risau tuan-tuan, kita zaman kita mungkin berlalu. Saya pun kalau hidup pun tuan-tuan, lebih kurang 30 tahun je lah, kalau ikut umur Rasulullah. Saya 33. Saya lagi tempoh 30 tahun. Dan macam-macam benda tuan-tuan yang akan berlaku 30 tahun, 40 tahun. Tapi anak saya usia 5 tahun, dia akan tempuh kehidupan lagi 60 tahun. Kalau usianya usia Nabi, apa jadi tuan-tuan 60 tahun akan datang? Wallahu a'lam, tak tahu. Tapi sudah pastinya ada apa tuan-tuan? Kerancuan pada sudut akidah dan juga tauhid. Ini Nabi janji. Apa dah? Fitnah yang akan berlaku. Dan fitnah tu bukan fitnah harta dan sebagainya, tapi fitnah kepada apa? Akidah umat Islam ketika itu. Dia orang Islam ketika itu, dia akan keluar daripada agama. Seperti mana busur-busur yang diberikan, yang dicabut daripada panah, kemudian ditarik busur yang pergi. Seperti itulah orang Islam akan keluar daripada agama. Ini benda yang kita takut. Akidah, sebab kita nak mati dan la ilaha illallah. Jahat macam mana pun tuan-tuan, mati dan la ilaha illallah, insya-Allah syurga. Inilah tuan-tuan benda yang perlu kita fikir dalam tempoh yang begitu panjang. Siapa yang akan alami ni tuan-tuan? Anak cucu cicit kita. Kita mungkin macam saya 30 tahun je ni. Kalau limit 30 tahun. Kalau tinggal 10 tahun, tinggal 10 tahun lah. Kalau tinggal 15 tahun, 15 tahun lah. Tapi anak cucu kita tuan-tuan, dia akan hadapi tempoh begitu panjang. Dan benda ni lah tuan-tuan, kita kena fasak, kita kena tanam dalam apa? Jiwa anak-anak kita. Peliharalah la ilaha illallah, ya Allah bagi kepada kalian. Penting tuan-tuan, la ilaha illallah. Nak mati dalam la ilaha, itu tauhid dia panggil. Dan inilah tuan-tuan benda yang ditekankan oleh para ulama. Mengaji bab tauhid. Walaupun kalau kita mengaji bab tauhid ni, kita mungkin boleh faham semua. Tapi kita mengaji juga. Sebab apa? Itu tuntutan fardu ain ke atas ni. Paling tidaknya tuan-tuan, kita boleh pelihara agama kita. Paling tidaknya kita dapat menepis fahaman-fahaman, ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Ini benda penting tuan-tuan. Tapi benda saya akan bagi tahu berkenaan dengan akidah. Dia pilihan akidah. Kita nak balik dengan la ilaha illallah. Dan kita yakin tuan-tuan, setiap daripada orang nak balik kepada Allah, pasti akan ada halangan-halangan.
Antaranya syaitan. Atau orang nak mati pun tuan-tuan, itu peluang terakhir dia untuk menyesatkan manusia. Betul kata Nabi SAW dari riwayat Imam Abi Daud, talaqinu ala mautakum la ilaha illallah. Tarkinkan kepada orang yang nak mati itu ni apa? La ilaha illallah. Sebab ketika itulah tuan-tuan, syaitan dia akan datang menyesatkan umat tersebut, hamba tersebut, yang bukan hanya setakat sakit menanggung sakaratul maut, tetapi dia hasil untuk keluar daripada Islam dan juga iman. Musuh kita. Sampai kita nak mati pun dia takkan lepaskan kita, melainkan setelah kita hembuskan nafas kita yang terakhir, baru hentilah gangguan-gangguan daripada syaitan dan iblis tersebut. Ini tuan-tuan, jagalah akidah. Yang sebenarnya apa yang kita baca pada hari ini tuan-tuan, itu nikmat yang diperoleh siapa? Orang mukmin yang dalam diri mereka tu ada iman yang kuat, dan itulah nikmat sifat rahim Allah Ta'ala yang ditajalikan kepada manusia. Kemudian katanya tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung bab ma jaa fi salasatin 'ala al-fusdanil miski. Ini berkenaan dengan apa cerita? Berkenaan dengan 3 orang yang duduk di atas tambunan kasturi. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبلا توفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.